Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf channel, sementara Zaf bakar kayu ni ataupun orang panggil bukur ni, Zaf harap korang sudilah untuk tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru korang akan dapat tahu guys. Okey, seperti biasa, dalam malam puaka Zaf akan berkongsi dengan korang kisah-kisah keseraman level pisang pada malam ni. Dan pada malam ni Zaf ada dua kisah yang ingin dikongsikan dengan semua geng puaka. Kisah yang pertama dialami oleh Hasnah sewaktu dia menyambung pengajian dekat salah sebuah universiti pada pertengahan tahun 1990-an. Dan lagi satu kejadian dialami oleh siapa nama dia? Nama dia Akila pada tahun 2007. Akila ni pun seorang pelajar juga dan dia bukan pelajar, dia bekerja. Maafkan saya. Akila ni bekerja dan dia menyewa sebuah rumah. Tapi waktu dia sewa tu nak habaq kat hampa semua. Alamak! Dah terkena satu gangguan. So tak nak lengah masa, api pun kita dah pasang. Asap pun dah mula keluar. Dan sebelum Zaf mulakan, ramai yang tanya, Zaf, apa bau-bauan yang Zaf bakar? Nama dia apa? Nama dia Al-Munawwarah Ud. Ud tu kayu gaharu lah. Dan inilah nama dia. Tak tahulah korang nampak ke tak. Redha je lah Mat. Kan? Tapi bau dia seperti dekat Raudah. Seperti dekat Madinah. Siapa yang pernah pergi Madinah, bau-bauan macam ni memang mengimbau balik. Macam Zaf yalah, biasalah. Haji Zaf tau. Jangan main-main. Allahu Akbar. Belagak pula. So tak nak lengah masa lah. Jomlah kita teruskan dalam malam puaka. Kita play the intro dulu guys. Yeah. Kejadian seram yang dialami oleh Hasnah semasa dia menuntut dalam jurusan Sains Sosial di sebuah universiti tempatan pada pertengahan tahun 1990-an. Hasnah ni dia selalulah pergi ke perpustakaan ataupun lebih senang library lah. Bukanlah nak cakap dia ni ulat buku, tapi disebabkan banyak assignment yang dia nak kena siap, yang dia nak kena buat, so dia selalulah spend time, luangkan masa dekat library ataupun perpustakaan. Pada semester pertama tahun 2, salah satu tugasan Hasnah adalah membuat assignment mengenai Nisan Aceh, iaitu Nisan zaman Kerajaan Melayu Lama. Memang legend punya. Kalau Zaf ambil jurusan ni, dah tentu-tentu fail dah sebab Zaf tak minat sejarah. Dalam masa yang sama, dia juga sibuk menyiapkan assignment sejarah kuasa-kuasa besar dalam Perang Dunia Pertama. Kedua-dua tugasan ni perlu dibentangkan dalam kelas tutorial yang cuma selang sehari sahaja. Dah dekat dah. So korang boleh bayangkan betapa sibuknya Hasnah pada masa tu. Dia dah tak banyak masa. Dia nak kena ulang kaji pelajaran. Dia nak kena buat research sebaik yang boleh. Selepas maghrib, Hasnah pun mengepit file dia dan terus menuju ke bilik sahabat dia yang bernama Liza. Malangnya hari tu pula, Liza ni boleh pula diserang migraine yang teramat teruk. Memang dah tak boleh bangun dah. Teruk berbenar dah Liza ni. Ayo! Menjerit-jerit kat dalam bilik tu. So nak ajak kawan yang lain pun, kawan-kawan Hasnah ni semuanya pergi jalan kat bandar. So nak tak nak, pada malam tu Hasnah kenalah gerak ke perpustakaan seorang diri. Tak ramai pelajar pada malam tu. Mungkin disebabkan malam tu hujan duk cantik tengah renyai. Memang ramai membuta lah kan. Geng puaka pun kalau tengah hujan ni, perkena nasi kandar 2 pinggan, memang berat Mat. Sejuk-sejuk, syok gila tidur. Plus masa tu pula memang hujung minggu. So masing-masing ambil peluang lah. Biasalah student, bukannya selalu dapat. Dan sampai je Hasnah ni dekat library, Hasnah perasan suasana dekat library tu sunyi je, tak ramai orang pun. Dan Hasnah ni tak buang masa. Dia pun teruslah cari buku-buku yang disarankan oleh pensyarah dia. Dia ambil semua buku yang berkaitan sampai bertimbun-timbun kat atas meja tu.
Senanglah nak ulang kaji pelajaran. Memang Hasnah ni jenis student yang memang fall flat je dekat universiti dia. Bab-bab yang ada bersangkut paut dengan tugasan, dia akan photostat. Lepas tu dia bawa balik ke meja untuk dia ulang kaji balik, untuk dia tengok balik apa info yang dia boleh dapat pada malam tu. Dan sedang dia kusyuk, Hasnah ni kusyuk mengelak helaian-helaian buku tu, tiba-tiba, alamak! Sedar tak sedar, dah pukul 10.45 malam rupanya. Tinggal 15 minit je lagi sebelum library tu akan ditutup. Dah lah pada masa tu masih banyak lagi buku yang belum sempat Hasnah ni nak tengok. Dia bila tengah fokus ni, masa memang jalan laju gila. Siapa yang rajin memang faham benda ni. Siapa yang suka curi tulang, kau akan rasa lamanya lah masa ni kan. Jadi Hasnah ni pun dia selak setiap halaman yang mana sempat lah, dan dia tulis semua muka surat yang penting-penting. Pada masa yang sama, Hasnah ni sempat jugalah dia tengok ke arah kiri, ke arah kanan, dekat depan, dekat belakang. Dia tengok sekeliling dekat dalam library tu. Barulah dia sedar, dia seorang je yang tinggal kat situ. Semua pelajar-pelajar yang 2-3 orang tadi yang turut ada kat library, semua dah caw dah. So apa tunggu lagi? Memang dia terus kemas dan bangunlah nak caw daripada library. Dia cuba kejar 2 orang pelajar yang ada kat depan dia. 2 orang pelajar ni cantik je. Bila sampai je dekat depan pintu lift tu pun terbuka. Dan sebaik saja 2 pelajar ni masuk, belum sempat Hasnah ni nak kejar, nak masuk sekali kat dalam lift, pintu lift pun tertutup. Alamak, banana pisang, Mat. Bila kau tinggal seorang dekat tempat yang sunyi dan sepi, mulalah timbul perasaan takut. Bermacam-macam perasaan dah mula bermain dalam benak fikiran Hasnah ni. Siapa je yang tak pernah dengar cerita-cerita yang pernah jadi kat library tu? Ada orang cakap, kalau kau duduk seorang pada waktu malam, engkau tengah study kat dalam library, akan kedengaran bunyi seakan-akan orang berjalan daripada satu rak ke satu rak, seperti orang ni sedang mencari buku untuk dia belajar. Hantu pun study. Siapa yang malas study lebih teruk daripada hantu. Dan ada juga cerita daripada kawan Hasnah sendiri, seorang pengawal keselamatan demam hampir 3 hari selepas dia terserempak dengan tentera Jepun. Tentera Jepun ni bukan baca buku, tetapi pengawal keselamatan ni nampak tentera Jepun ni sedang berkawat dekat dalam perpustakaan. Kau boleh. Dan ada juga yang kata tangga dekat perpustakaan tu pun, seram juga. Menurut senior, beberapa orang pelajar pernah dipegang daripada arah belakang semasa diorang naik nak ikut tangga tu. Bila diorang dah dipegang daripada arah belakang, diorang toleh je kepala, diorang nampak ada satu lembaga putih yang berwajah hodoh, dan badan lembaga ni penuh dengan kesan darah. Dan pada masa tu Hasnah memang dah cuak gila. Apa yang berlaku sebenarnya? Kita relax dulu. Zaf lagi tekak, Zaf nak minum air. Lepas ni kita sambung lagi keseraman yang dialami oleh Hasnah. Waktu Hasnah ni tengah cuak, tinggal kat tingkat 4 dalam library tu, masa tu lah nasib baik pintu lift pun terbuka balik. Hasnah ni rasa lega lah. Kalau tak, dah memang gigil dah. Sebab otak dia dah mula fikir cerita-cerita seram yang dia pernah dengar. Hasnah ni pun tak buang masa, dia terus masuk ke dalam lift. Namun, sebaik saja Hasnah ni masuk ke dalam lift, dia nampak ada seorang gadis yang sedang berjalan menghala ke arah lift. Wajah gadis ni tunduk je memandang ke arah lantai. Memang tak nampak muka lah. Tapi dalam diri Hasnah, dia tak rasa takut. Dia rasa, baik lah, lega lah sikit hati Hasnah ni. Adalah juga kawan. Sebab dia ingat tadi, dia dah seorang je, tak ada pelajar lain. So, perasaan cuak tu dah mula hilang. Hasnah ni steady je. Tadi takut kan, tapi sekarang ni, relax lah, ada kawan okey lah. So, dia pun tekanlah butang lift tu supaya pintu lift tu tak tertutup sebelum pelajar perempuan ni masuk ke dalam lift. Sebaik saja wanita ataupun pelajar perempuan ni masuk, pintu lift pun tertutup.
Hasnah ni duduk kat belakang lift, dia duduk diam je. Tak ada sepatah perkataan pun yang keluar daripada mulut Hasnah. Naklah juga dia tegur siapa perempuan ni. Tapi dalam hati Hasnah, dia lebih tertarik dengan wangian ataupun perfume yang dipakai oleh budak perempuan ni. Memang wangi gila. Bau lembut je. Selembut longgokan bunga yang ada dekat taman yang indah. Senang cerita, memang wangi lah perfume budak ni. Dia try juga Usha, dia nak tengok siapa perempuan ni. Tapi budak perempuan ni masih tunduk memandang ke arah lantai. Wajah perempuan ni pula ditutup dengan tudung yang ditarik ke depan sikit. Perempuan ni pakai tudung memang betul-betul depan lah. So Hasnah ni tak nampak muka. So dalam hati Hasnah, maybe budak tahun 1 kot, junior aku ni. Alah, standard lah, junior memang malu-malu punya, tak nak tegur senior. Tapi baru je sampai dekat aras 3, tiba-tiba pintu lift terbuka. Ting! Dan perempuan tu terus keluar daripada lift. Hasnah terkejut. Pelik pun ada. Dalam hati Hasnah masa tu, apa jadah yang kau turun kat tingkat 3, Mat? Biar betul. Library dah tutup kot. Dah nak pukul 11 malam dah. Mana ada sesiapa boleh duduk lagi kat dalam library. Pintu keluar pula terletak dekat aras 1. Dekat aras 3 tak ada pintu keluar. Melainkan kau lompat ikut tingkap. Tapi memang tak lah. Tapi dalam Hasnah pula. Dalam hati Hasnah dia malas fikir lah. Dia fikir, lantak engkau lah. Kan? Maybe budak perempuan tu ada lah kot buku terakhir yang dia terlupa ke ataupun barang dia tertinggal je. So Hasnah ni pun biar je lah. Pintu lift pun tutup balik dan mula turun ke aras bawah. Dan lagi sekali, sewaktu lift tu turun daripada aras 3 menuju ke aras 2, tiba-tiba lagi sekali pintu lift terbuka. Sebaik saja pintu lift terbuka, Hasnah ni punyalah terkejut sebab dia nampak pelajar yang sama. Perempuan tadi tengah berdiri dekat depan pintu lift. Perlahan-lahan, perempuan ni mengangkat muka dan memandang Hasnah sambil mengukirkan satu senyuman yang agak menyeramkan. Hasnah dah tergamam dah masa tu. Memang dia rasa nak jerit je. Dia dah memang takut gila. Tapi alamak, suara boleh terlekat pula dekat kerongkong. Tak boleh keluar, Mat. Bila kau dah takut kan, memang suara kau tiba-tiba tak nak keluar lah. Dan Hasnah fikir, kalau budak perempuan ni masuk, confirm ya, memang dia pensan kat situ juga. Hati dia dah duk-dap, duk-dap, duk-dap. Hasnah ni baca je apa-apa doa yang dia tahu, tapi kat dalam hati lah. Sebab suara angsa je yang keluar. Dan nasib baiklah Hasnah ni lega. Pelajar perempuan tu cuma berdiri tercegat je dekat depan pintu lift, tersenyum dan memandang tepat ke arah Hasnah dengan satu renungan yang sukar untuk Hasnah ni gambarkan. Tajam, sinis dan menakutkan. Tak payah rapat sangat. Okey. Dan perempuan tu terus berdiri dekat situ sampailah pintu lift mula tertutup balik. Hasnah tahu masa tu muka dia dah pucat lesi dah. Memang dah macam anak tapir yang sedang kelemasan. Dah biru dah muka Hasnah. Mana mungkin budak perempuan tu boleh berdiri ke aras 2 dalam masa beberapa saat je. Laju betul budak ni turun daripada tingkat 3 dan ikut tangga pula. Tak logik. Lift lagi laju kot. Takkan budak perempuan ni boleh lari macam flash? Tak mungkin. Dan Hasnah ni, bila pintu lift tertutup, dia pun cubalah tercungap-cungap, dah takut gila. Dan sebaik saja pintu lift sampai dekat aras 1, dan waktu pintu lift terbuka, sebelum Hasnah ni sempat melangkah keluar, lagi sekali dia dikejutkan dengan penampakan perempuan yang sama. Budak perempuan yang sama tercegat lagi sekali dekat depan pintu lift. Tapi kali ni wajah perempuan ni dah tak sama macam sebelum ni. Sebaliknya, wajah perempuan ni yang tadinya cantik saja, sekarang dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Dia merenung Hasnah dengan satu renungan yang tajam. Hasnah dah rasa macam nak terkencing dah. Pundi kencing dia dah tahap maksimum. Dah memang takut gila. Kau bayang muka bertumpuk-tumpuk,
Hui, Hasnah gambarkan muka perempuan ni macam berlobang-lobang. Hasnah nak jerit je, tapi lagi sekali suara angsa juga yang keluar. Lutut Hasnah dah lembik macam bayam. Dia tak tahu dah nak buat apa. Dan setapak demi setapak, ui, ni takut. Perempuan tu melangkah secara perlahan-lahan masuk dekat dalam lift. Sambil perempuan ni berjalan, mata dia tak lepas memandang ke arah Hasnah. Dan waktu tu juga Hasnah boleh bau satu bau yang teramat busuk, macam bau loji tai punya, dah penuh dekat dalam lift. Dan sebaik saja perempuan tu mula menghampiri Hasnah, pada masa tu Hasnah ni cuba juga kumpul segala kekuatan yang ada dalam diri dia, dan dengan laungan Alif, Ba, Ta, Hasnah pun sebelum pintu lift tu tertutup, dia lari sekuat yang boleh. Dia terus caw je daripada lift tu. Dengan pantas Hasnah berlari keluar menuju ke arah pintu depan. Dan yang lagi menyeramkan, masa Hasnah ni dia seorang je tinggal kat dalam library tu, waktu dia lari ke arah pintu keluar, ada seorang abang security yang tengah duduk lepak kat situ je. Kemungkinan abang security ni tunggulah ada lagi tak mangkuk ayun pelajar last yang masih ada kat dalam library. Dan sebaik saja abang security ni nampak Hasnah dengan berpeluh-peluh, muka pucat macam anak tapir tadi, abang ni sempat lagi bahan si Hasnah ni. Oi dek, esok adik bawa je lah bantal dek. Adik duduk je lah kat dalam library ni, senang. Abang pun tak payahlah nak tunggu sampai adik balik, kan? Tak payah menyusahkan orang. Hasnah ni nak je reply balik, kurang ajar betul. Tapi sebabkan dah terlalu takut, Hasnah ni buat tak tahu je lah. Dia malas dah nak layan. Sebab pada masa tu perasaan takut dia dah tak mampu dikawal lagi. Sebab peristiwa itulah Hasnah dikatakan demam selama 3 hari. Bila Hasnah ni cerita tentang kejadian seram yang dia alami dekat kawan-kawan dia, diorang semua pun takut juga dengar cerita Hasnah ni. Masing-masing dah tak berani dah nak pergi library. Tapi ada juga kawan-kawan Hasnah yang tergelak. Rupa-rupanya ada di antara kawan-kawan Hasnah yang pernah dengar kejadian yang Hasnah ni alami. Bukan dia yang pertama, tapi ada beberapa pelajar yang turut terkena gangguan yang sama. Ternampak kelibat seorang budak perempuan yang duduk kat dalam library tu. Dan apabila pelajar-pelajar ni nampak muka gadis ataupun muka budak perempuan tu, memang teramat menakutkan. Sebab muka budak perempuan tu sama seperti mana apa yang Hasnah nampak. Muka berlobang-lobang, macam kena tembak muka tu. Memang hodoh gila. Dan sejak daripada kejadian tu lah, Hasnah kalau setiap kali dia nak pergi belajar, ulang kaji pelajaran ke dekat library tu, sebelum pukul 10 malam, Hasnah akan pastikan dia pulang ataupun dia terus keluar daripada library. Dia takkan jadi pelajar terakhir yang keluar daripada kawasan perpustakaan disebabkan Hasnah dah tak nak dah nampak kelibat budak perempuan tu. Tapi dalam hati Hasnah, sebelum dia habiskan kiriman email dia, dia ada juga tanya kepada Zaf. Zaf rasa, siapa budak perempuan tu? Kenapa dia menghuni dekat dalam library? Dan apa sejarah jin ataupun hantu yang mengganggu Hasnah? Macam mana muka budak perempuan tu boleh berlobang-lobang? Wallahualam. Jawapannya, geng puaka sendiri komenlah dekat bawah. Jadi kita tak nak lengah masa. Itulah kejadian yang dialami oleh Hasnah. Sekarang ni Zaf ingin kongsikan dengan korang semua kisah yang kedua yang berlaku kepada Akila sewaktu dia menyewa sebuah rumah yang terletak dekat Ampang. Kisah yang ingin Akila kongsikan kepada semua geng puaka berlaku pada tahun 2007 sewaktu dia berhijrah meninggalkan kampung dia yang terletak dekat Perak setelah mendapat posting untuk mengajar di area Kuala Lumpur. Kiranya Akila ni bekerja sebagai seorang pensyarah. Dia menyewa bilik di sebuah apartmen yang terletak berhampiran area Ampang dekat Kuala Lumpur. Dapat pula kawan-kawan serumah
Yang satu kepala semuanya gila-gila, memang syok barulah best kan. Diorang pun tinggal dekat apartmen 5 tingkat yang penghuninya kebanyakan terdiri daripada bangsa Melayu. Adalah juga daripada bangsa-bangsa lain, tapi kebanyakannya orang Melayu kita. Tapi lebih kurang 2 minggu Aqeelah tinggal dekat situ, dia mula mengalami satu kejadian yang agak aneh. Aqeelah ni sering kali terdengar pada belah malam bunyi seakan-akan titisan air. Bunyi titisan air tu slow je jatuh, macam air pipe yang kau dah tutup rapat tapi masih ada lagi titisan-titisan kecil tu. Korang faham kan bunyi dia macam mana? Yang terkumpul pada hujung pipe. Dan lepas dah lama sangat air tu terkumpul, dia dah mula jadi titisan yang besar. Dan titisan yang besar tu lah jatuh ke lantai. Tam. Bunyi dia lebih kurang macam tu lah. Dan bunyi titisan air tu telah membuatkan Aqeelah ni, dia jadi panas hati lah. Nak tidur pun susah, bingit telinga tau. Walaupun bunyi dia slow, tapi kalau dah selalu sangat, pening juga kepala. Aqeelah ni mulalah fikir, takkanlah bunyi air ni jatuh daripada dalam tangki dekat atas. Sebab rumah dia orang terletak dekat tingkat 3. Mana ada tangki air dekat atas? Lagipun dekat atas bilik dia adalah rumah penghuni lain. Mana ada tangki? Daripada mana pula datang bunyi titisan air ni? Pernahlah juga dia bangun nak pergi cek dekat area dapur. Manalah tahu pipe dekat sinki tak tutup rapat ke kan? Tapi lepas dia cek kat area dapur, memang meleset terus harapan dia. Apa yang dia sangka kan, memang tak ada. Bunyi air dekat dalam sinki memang tak ada pun, tertutup rapat, elok je. Kalau macam tu, kemungkinan daripada bilik air kot. Intelligent juga Aqeelah ni. Dia pun pergilah ke arah bilik air, dia nak pergi cek. Tapi lepas Aqeelah ni dah cek pipe kat bilik air, sama juga, tak ada pun air yang menitik. Pipe tu elok je, duduk diam je dekat situ. So bunyi tu datangnya daripada mana? Aqeelah ni dah jam dah. Semua tempat dia dah tengok, semua kepala pipe dia dah tengok, semua tertutup. Daripada mana datang bunyi air ni? Dah lah setiap malam je. Kuajar betul. Dan keesokan harinya, Aqeelah pun berkongsi lah kisah ni kepada 2 orang lagi kawan dia yang bernama Nina dan juga Mila. Dia tanya kawan serumah dia. Tapi yang peliknya, diorang cakap diorang tak dengar pun bunyi titisan air macam mana yang Aqeelah ni dengar. Diorang ada suggest dekat Aqeelah, kau try tanya dekat orang atas ni. Manalah tahu orang atas ni terdengar juga ke. So Aqeelah ni pun dia pergilah naik ke tingkat atas, dekat tingkat 4, untuk dia pergi berjumpa dengan penghuni yang tinggal dekat atas rumah sewa dia orang. Dan dekat atas rumah Aqeelah, rupa-rupanya ada seorang makcik dan seorang pakcik yang tinggal kat situ. Tapi sama juga, lepas Aqeelah ni tanya makcik tu berkenaan bunyi titisan air, makcik yang tinggal kat tingkat atas tu cakap, "Makcik tak ada pula dengar bunyi titisan air. Engkau salah dengar kot." Bila macam tu, Aqeelah ni lagilah terkejut. Biar betul makcik, jangan membongak. Makcik tu siap cakap dekat Aqeelah, dekat bumbung, dekat dapur, bilik air, mana ada bunyi titisan air. Pipe dekat rumah makcik ni elok je, semuanya perform macam biasa, tak ada apa pun yang menitik. Engkau salah dengar ni. Hare betul lah. Habis tu, kalau semua bukan, macam mana dia boleh dengar bunyi titisan air tu? Takkanlah perasaan dia je. Sepanjang malam tak ada hujan pun. Lagilah panas hati Aqeelah ni. Dah lah cuaca tengah panas, hati dia pun panas. Dah hampir seminggu, boleh dikatakan hampir setiap malam Aqeelah ni akan terdengar bunyi air yang menitik. Memang susah gila dia nak tidur. So disebabkan bunyi tu selalu sangat buat hal, Aqeelah ni pun ambil lah langkah yang bijak. Setiap kali dia terjaga disebabkan bunyi air menitik tu, dia akan pergi dekat meja dia, dia pun pakailah earphone, dia cocok kat telinga. So settle masalah. Lantak kau lah, nak bunyi pun bunyilah. Pernah juga
Akila ni ajak kawan dia Nina dan Mila ni untuk tidur sekali kat dalam bilik dia sebab dia nak bukti kan. Tapi bunyi air tu macam lagi intelligent daripada dia. Sebab tu Nina dan juga Mila ni tidur kat dalam bilik dia, tak ada pula bunyi air tu. Setitik pun tak ada. Hanek betul. Seminggu jugalah Nina dan juga Mila tidur dekat dalam bilik dia. Seminggu tu lah tak ada langsung bunyi titisan air. Tapi sebaik saja diorang tidur dekat bilik dia orang, bunyi tu start balik. Tak, 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 tak. Engkau lebih nampak. Sakit pula hati Akila ni. Akila ni dah rasa tercabar pada masa tu. Otak dia nak main-main macam ni. So disebabkan kes ni dah makin melampau, Akila ni try juga untuk tukar bilik dengan salah seorang kawan dia, Mila ni tadi. Dan yang peliknya, waktu tukar bilik, Akila ni tidur kat bilik Mila, bunyi tu tetap ada juga, Mat. Sama juga. Dia tukar bilik dengan Nina, lagi seorang kawan dia. Dengar juga bunyi air tu. Kepala anjing betul. Geram kan. Akila ni dah memang panas hati dah. Dia tulis kat email pun, kurang ajar Abang Zaf. Seakan-akan bunyi tu ikut je ke mana dia pergi. Dan yang bertambah pelik, sepanjang gangguan bunyi tu terjadi kepada Akila, kawan dia tak ada seorang pun yang dengar. Kiranya dia seorang je yang kena game dengan bunyi titisan air. Lepas beberapa bulan nak dijadikan cerita, adalah satu pagi ni Akila terhidu pula. Kali ni lagi teruk. Dah lah bunyi titisan air. Sekarang ni Akila terhidu dengan satu bau yang agak busuk dekat dalam bilik dia. Dan bau busuk ni sama juga, kurang menyenangkan. Dia macam bau daripada loji tai bercampur dengan bau kapur barus. Bila dia cek daripada mana pula datang bau ni, Akila ni perasan bau tu datang daripada tumpukan air yang ada dekat atas lantai, berhampiran dengan pintu bilik dia. Sebelum ni tak ada pula air yang berlonggok kat situ. So Akila ni teruslah bagi tahu Nina dan juga Mila. Dan lepas diorang tengok, tak lengah masa, mereka bertiga pun teruslah cuci lantai tu. Dan sebaik saja dia dah cuci, bau tu masih lagi tak hilang. Walaupun tak sekuat sebelum tu, tapi masih boleh bau lagi. Bau kapur barus. Bau kapur barus, siapa geng-poker yang tak tahu, dia selalunya wangian-wangian yang dipakaikan dekat jenazah. Ataupun lebih senang korang nak faham, dia bau macam pocong. Dan pada masa ni Akila dah lagi pelik, daripada mana pula datang air ni. Dan diorang nampak bumbung bilik Akila yang juga lantai kepada penghuni atas, walaupun dah bercat putih, tetapi ada satu tumpukan dekat hujung bilik tau. Tumpukan tu sebesar pinggan, warna dia kekuningan. Kesan tumpuk tu betul-betul ada dekat atas titisan air yang bau busuk tadi tu. Dan tumpukan tu walaupun dah kering, tetapi dia masih lagi mengeluarkan satu bau yang teramat meloyakan tekak Akila. So untuk dapatkan jawapan, disebabkan dah makin teruk, Akila pun ajak Nina ni untuk pergi ke rumah makcik tadi yang tinggal kat tingkat atas. Diorang nak bagi tahu makcik tu. Manalah tahu makcik salah tengok kot. Kemungkinan ada tu air paip yang dekat dalam bilik makcik yang bocor ni. Sebab itulah yang dah leaking jatuh ke rumah saya. Tapi bila Akila ni cakap benda macam tu dekat Makcik Halimah, nama makcik tu Makcik Halimah lah, makcik tu cakap, mana ada, tak ada paip yang bocor kat dalam rumah makcik ni. Kalau engkau tak percaya, engkau masuklah, engkau tengok sendiri. Malah kata suami makcik tu yang dikenali sebagai Pakcik Minhat, Pakcik Minhat ni pun cakap, betul dik, memang tak ada saluran paip dalam bilik kita orang. Sebab saluran paip tu ada dekat bahagian dapur dan dekat bahagian bilik air je. Bilik awak tu betul-betul sama dengan bilik makcik. Mana ada paip air dekat bilik makcik? Bila Akila dengar apa yang dikatakan oleh Pakcik Minhat, ya tak ya juga. Betul juga cakap pakcik ni. Tapi masalah dia, daripada mana pula datang air yang berbau busuk dan bau dia macam kapur barus? Selepas Akila ceritakan apa yang berlaku, Akila ni nampak Makcik Halimah dan Pakcik Minhat ni memandang di antara satu sama lain. Muka diorang dalam keadaan bengong tau.
macam resah semacam. Dan nak bertambah pula keraguan bagi diri Akila, makcik dan pakcik ni macam bergaduh pula. Makcik ni cakap, Abang, mungkin sebab benda tu kot. lepas tu pakcik Minhat pula cakap, Takkanlah sebab benda tu. Benda dah lama tau. Awak jangan merepek lah. dalam hati Akila dan juga Nina, benda apa ni? So diorang pun tanyalah makcik dan pakcik tu, apa kes sebenarnya? Cerita. Selepas agak lama diorang berbincang, akhirnya makcik Halimah buka cerita yang telah mengejutkan Akila dan juga Nina. Menurut makcik Halimah, diorang bukanlah pemilik asal rumah tu. Diorang pun hanya sewa je dekat situ. Dan menurut makcik Halimah juga, pakcik engkau ni kerja sebagai security. Makcik pula tukang cuci je. Bukannya senang sangat kita orang ni. So makcik dan pakcik pun sewa je lah rumah ni sebab tuan rumah kasih rumah ni dengan harga yang murah. Kenapa murah? Kami pun tak tahulah sama ada benda ni ada kaitan ke tak. Tapi, apa yang terjadi dekat kamu ni, Dek? Mengikut jiran-jiran yang dah lama tinggal kat sini, sebelum pakcik dengan makcik menyewa, dikatakan ada seorang penghuni yang meninggal kat dalam rumah makcik ni. Itulah yang diceritakan oleh pakcik dan juga makcik Halimah. Menurut diorang, orang yang mati kat dalam rumah ni merupakan seorang lelaki yang berusia pertengahan 60-an. Dan lelaki ni tinggal seorang diri je selepas isteri dan juga anak perempuan dia meninggal dunia. Dan bila dah tinggal seorang diri ni, tak ada siapalah yang nak uruskan kehidupan lelaki ni. Dahlah dikatakan laki tu fras menonggeng punya. Dia memang kecewa lah bila kematian anak dan juga isteri dia. Badan pula gemuk. So kesihatan laki ni memang tak sihat langsung. Badan gemuk, macam-macam penyakit ada. So satu hari jiran-jiran terhidu lah bau busuk datangnya daripada dalam rumah ni. Rumah ni terkunci daripada dalam. Tapi jiran-jiran pelik sebab dia orang perasan lampu menyala je, tak kisahlah siang ke malam ke. Dan sebelum tu dah lama dah jiran-jiran tak nampak kelibat lelaki ni. Itulah yang dikatakan oleh Pakcik Minhat. Selepas jiran-jiran sepakat bila dah lama tak nampak lelaki ni, dia orang pun panggil lah polis. Dan polis pun datang. Bila polis pecah je pintu rumah ni, diorang terbau satu bau yang teramat busuk. Dan pada masa itulah pihak polis dan juga jiran-jiran dapat tahu yang lelaki tua tu dah terbaring dah dekat depan pintu. Pakcik tu dah meninggal dunia. Keadaan mayat dia memang ngeri, memang menyedihkan. Ada orang cakap badan dia dah mula mereput dah sebab dah seminggu lebih dah meninggal. Lepas tu lelaki ni badan dia gemuk. Air dalam badan lelaki ni dah keluar daripada lubang, daripada rongga-rongga badan. So disebabkan itulah bau tu teramat busuk. Bila polis jumpa mayat, dah memang berair dah dekat dalam kawasan lantai tu. Dekat dalam kawasan lantai pula, dekat area lantai tu lah. Bila dah lama laki tu mati kat situ, kemungkinan air yang keluar daripada badan laki tu dah mula meresap masuk ke dalam lantai. Lepas tu menitis ke bawah rumah, ke bilik kamu lah yang kamu tengah duduk sekarang ni. Macam kamu jugalah, tuan rumah tu terkejut lah bila dia nampak ada air yang berbau busuk menitik daripada atas bumbung bilik. Dia ingatkan paip rumah pakcik yang bocor. Tapi bila dia datang, dia naik kat rumah ni, dia tengok rumah ni dalam keadaan berkunci. Tapi lampu semua terpasang. Walaupun dah tengah hari, walaupun dah siang, tapi dalam rumah tu lampu terpasang je. So daripada situlah dia dan jiran-jiran panggil polis nak kasih pecah rumah ni. Barulah dia jumpa mayat lelaki tu. Adik cuba bayang. Lelaki yang dah seminggu lebih meninggal, macam mana keadaan mayat dia? Memang teruk. Itulah yang diceritakan dengan panjang lebar oleh Pakcik Minhat kepada Akila dan juga Nina. So pada masa tu dalam hati Akila, kalau macam tu, kalau betul lah apa yang pakcik ceritakan ni, dah selama ni air yang menitik tu, serta-merta bulu roma Akila dah mula meremang.
Dia dah mula takut dah. Tapi yang peliknya, macam mana air boleh menitik lagi? Sedangkan kejadian tu dah lama dah berlaku. Dan menurut Pakcik Minhat lagi, itulah yang pakcik tak tahu nak cakap apa dengan kamu. Kemungkinan sisa-sisa air daripada mayat arwah masih ada lagi bertakung kat dalam lantai tu. Tapi pakcik ada dengar juga tau, lagi satu cerita. Waktu tuan rumah kamu tu duduk kat rumah tu, dia pun ada juga terkena benda-benda yang pelik. Walaupun dah 5-6 bulan arwah meninggal, tapi pada waktu malam dia akan terdengar bunyi air menitik daripada atas bumbung. Sama macam mana yang kamu dengar tau. Jadi disebabkan tu tuan rumah pun simen lah. Dia cat balik, dia simen balik bumbung tu. Tapi sama juga, air tu tetap menitik. Kalau tak menitik pun, dia akan adalah kesan-kesan lembab, kekuning-kuningan macam tu dekat atas siling tu. Tuan rumah kamu cakap dia pun ada juga bau kapur barus. Sama juga macam mana kamu bau. Pakcik pun sebersalah nak cerita kat kamu ni. Itulah yang dikatakan oleh Pakcik Minhat kepada Aqilah. Dan bukan tu je guys, ada juga waktu-waktunya tuan rumah Aqilah ni akan terdengar, dia akan mengalami gangguan, seakan-akan bunyi orang sedang berjalan. Dan juga dia akan dengar bunyi orang alih perabot daripada dalam rumah Pakcik Minhat. Sedangkan rumah tu dah lama dah kosong selepas arwah lelaki tua tu meninggal kat dalam rumah tu. Pakcik Minhat dan Makcik Alimah pun sebenarnya kadang-kadang terdengar juga. Diorang pun kena juga gangguan ni. Ada masanya diorang akan dengar seakan-akan ada orang mandi kat dalam bilik air. Lepas tu makcik kau pernah juga terdengar ada suara orang batuk, ada bunyi orang berjalan. Tapi bila makcik dan pakcik tengok, tak ada sesiapa pun dekat rumah ni. Kita orang tinggal berdua je. Mula-mula tu takutlah juga. Tapi dah lama-lama ni dek, makcik dan pakcik pun dah tak kisah dah. Yang penting rumah ni sewa dia murah. Itu je. Makcik dan pakcik mana mampu nak sewa rumah mahal-mahal. Lagipun, dek, nak takut buat apa dengan makhluk-makhluk halus jin semua ni? Kita perlulah takut kepada Allah SWT. Kan itu je yang kita perlu takut. Tak betul? Bila dah kena ceramah, Aqilah pun reda je lah. Tak pasal-pasal ada package ceramah pula lagi. Dan menurut Pakcik Minhat lagi, apa yang dialami oleh Aqilah tu kemungkinan merupakan gangguan yang sama yang pernah dialami oleh tuan rumah Aqilah sebelum Aqilah masuk berpindah kat situ. Dan walaupun semuanya dah terungkai, tapi Aqilah ni masih juga mengalami gangguan yang sama. Dia akan terbau juga, bau yang busuk seakan-akan kapur barus. Dan dia boleh lagi terdengar bunyi air yang menitik. Cumanya dah tak sekerap dulu. Kadang-kadang tak tentu masa, tapi selalunya berlaku pada belah malam lah. Ada masa sebulan sekali, ada masa 3-4 bulan sekali. Dan Aqilah pun lepas dah lama sangat gangguan tu asyik dialami oleh diri dia, dia pun dah tak ada lah rasa takut sangat. Tapi Aqilah tak tinggal lama pun kat rumah tu, tak sampai 2 tahun pun. Pada tahun 2009, Aqilah berpindah keluar selepas Aqilah ni berkahwin dengan tunang dia. Dan selepas Aqilah keluar, dikatakan tak ada siapa pun yang berani nak tidur dekat dalam bilik Aqilah. Nina dan juga Mila pun berpindah keluar tak lama selepas Aqilah ni pindah daripada rumah tu. Dan sejak daripada kejadian tu sehingga sekarang, Aqilah tak dapat pastikan sama ada rumah tu masih berpenghuni ataupun tidak. Tapi Aqilah cukup yakin bau kapur barus dan juga bunyi titisan air tu merupakan gangguan kemungkinan besar disebabkan arwah meninggal dalam keadaan yang teramat tragis, dalam keadaan teramat menyedihkan. Mayat seminggu dah meninggal kat dalam rumah, tak ada siapa tahu sampai dah reput apa semua. So makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk jin ni mulalah mainkan peranan dia orang. Jin ni biasalah nak menakut-nakutkan orang. Lagi-lagi pula apabila rumah tu pernah terjadi kejadian-kejadian yang menyeramkan. So jin-jin ni lah yang berpenghuni yang duduk kat rumah arwah dan mulalah mengganggu kehidupan Aqilah, Pakcik Minhat dan juga
Makcik Halimah. So itulah kejadian yang dialami oleh Aqilah sepanjang dia menyewa dekat sebuah rumah yang terletak dekat Ampang. Tetapi di mana lokasi dia, Zaf tahu. Tapi Zaf kena rahsiakan. Aqilah ni ada hantar gambar tapi Zaf tak boleh tunjuk lah. Manalah tahu ada geng-geng puaka yang nak buat paranormal pergi kat rumah ni, dah mengganggu pula orang yang menghuni kat rumah ni. Tak payahlah kan. Kita ambil, kita dengar sekadar hiburan je. Jadi itulah saja dua kisah yang Zaf ingin kongsikan dan semua geng puaka. Dan Zaf harap korang terhibur dan dapat segala pengajaran daripada dua kisah pada malam ni. Dan Zaf nak minta maaf kalau ada sebarang penyampaian Zaf yang kurang baik. Dan kalau ada sebarang kata-kata Zaf yang mengguris hati semua geng puaka, Zaf ingin menyusun 10 jari memohon maaf. Anggaplah segala kisah seram yang Zaf sampaikan dalam malam puaka hanyalah hiburan semata-mata. Tak ada kena-mengena dengan orang yang telah pergi ataupun orang yang masih hidup. Anggap macam korang pergi tengok wayang je lah. Jadi kalau korang suka macam biasa, tekan button subscribe, tekan button like dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Dan kalau korang ingin membantu Zaf untuk lebih berkembang maju, korang bolehlah derma ke ataupun korang bolehlah bagi sumbangan dekat butang super tank yang ada kat bawah ni. Tak kisahlah berapa korang nak kasih, dan insya-Allah itu akan membantu Zaf Channel untuk lebih berkembang maju dan menghidangkan kisah-kisah yang lebih menarik buat semua geng puaka. Jadi itu saja pada malam ni. Dan kepada semua haters, macam biasa, berkali-kali Zaf cakap, kalau korang tak suka, tekan je button dislike dan komen saja apa yang korang nak. Semoga Allah merahmati dan menyayangi semua geng puaka. Ingat guys, kita nak tambah pahala, kita tak nak tambah dosa. Amboi, ceramah pula. So itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Amboi, terkejut kan? Bye-bye.